Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah masuk dalam kelas kita pada malam ni, kelas Tadabbur Sirah. Dan pada malam ni kita nak sambung cerita Malaikat Jibril alaihissalam. Saya dah guna whiteboard. Saya mula dari hari Isnin baru ni. Saya mula gunakan whiteboard. Ya, moga-moga lebih mudah faham. Jadi sepanjang kelas ni saya boleh nak conteng-conteng. Kalau ada persoalan, saya jawab macam ni je. Kalau sebelum ni kan kita kena guna slide. Jadi jawapan tu sedikit susah kalau saya nak gambarkan. Jadi bermula hari ni insyaAllah kita akan gunakan slide ni. Kita akan gunakan papan putih ni. Ya, dan inilah kelas kita, kelas Tadabbur Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini kita nak cerita pasal Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Dah 2 minggu kita cerita pasal Malaikat Jibril dengan Nabi-Nabi yang lain. Daripada zaman Nabi Adam AS, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Hari ini kita nak masuk zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita belajar pasal Jibril, pertemuan dia dengan Nabi Muhammad, setiap kali interaksi itu berlaku, kalau kita baca daripada awal sampai habis, seolah-olah kita belajar sirah Nabi itu sendiri. Sebab sepanjang kenabian Nabi sampai Nabi meninggal dunia, Malaikat Jibril ada sekali. Jadi pada malam ni kita akan cerita peristiwa-peristiwa penting saja ya. Kalau nak cerita semua pasal Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, tak habislah malam ni. Jadi kita cerita sedikit demi sedikit. Dan kalau ikut nota yang saya bagi, pertama sekali kita akan bincang pertemuan Jibril dengan Rasulullah, pertemuan pertama. Pertemuan kedua. Okey. Jadi pertemuan pertama Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya biasa tanya. Kalau saya bagi talk ataupun bagi ceramah, saya akan biasa tanya. Boleh. Dapat masuk Tuan Izzuddin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke kelas ni. Rakaman ada dalam grup. Saya dah tulis dalam grup description. Buka je dekat situ, akan ada link untuk tengok kelas kita. Ada dekat situ ya. Jemput tengok. Okey, jadi saya nak tanya, sebagaimana saya tanya pada pelajar-pelajar lain, apa saatnya, bilakah masanya pertemuan Malaikat Jibril pertama kali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Biasanya bila saya tanya, ramai yang salah. Jadi saya nak tanya kepada pelajar kelas sirah, bila pertemuan pertama Nabi Muhammad dengan Malaikat Jibril? Masa pembelahan dada yang pertama. Masya-Allah. Macam mana tahu? Betul. Isra Mi'raj betul, tapi sebelum tu ada lagi. Waktu di Gua Hira tu pun betul. 7 tahun. Yes, betul. Waktu Nabi kecil lagi, kalau ada pandangan kata 7 tahun. Ada pandangan kata 4 atau 5 tahun. Saya nampak yang 4 atau 5 tahun tu lebih kuat. Saya dah bagi nota kan. Kalau siapa-siapa yang dah baca nota tu, dia tahulah. Okay? Ataupun yang dah biasa baca sirah Nabi SAW. Biasa kalau saya tanya pelajar-pelajar sekolah menengah, dia orang keliru. Sebab mereka fikir yang pertama kali jumpa waktu Gua Hira tu. Waktu Nabi duduk dalam gua, datang Malaikat Jibril bagi wahyu. Tu kali yang kedua. Kali yang pertama waktu bila? Tadi ramai yang jawab betul. Waktu Nabi SAW tengah main-main waktu tu, umur 4 ataupun 5 tahun. Ni pertemuan pertama kali. Pertemuan pertama waktu Nabi SAW kecil lagi, 4 atau 5 tahun. Waktu ni Nabi duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Nabi tak duduk dekat Mekah waktu ni. Kejap lagi kita cerita. Betul soalan tu. Okey. Yang pertama sekali waktu 4 ataupun 5 tahun, Nabi tengah main-main. Sebab waktu ni Nabi masih budak kecil, belum jadi Nabi lagi, dan Muhammad ni kira kanak-kanak biasa bagi masyarakat Arab. Orang biasa je. Kalau kita tengok, Nabi waktu kecil itu macam orang biasa. Kecuali adalah beberapa berkat
yang ada pada Nabi tu. Tapi kalau tengok secara sekali imbas, macam orang biasa, macam kanak-kanak biasa. Jadi Nabi main-main dengan kawan-kawan Nabi, tiba-tiba, yang ni lah ceritanya. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Malaikat Jibril datang, menjelma dalam rupa seorang lelaki, tiba-tiba tangkap Nabi, baringkan Nabi atas tanah. Lepas tu, belah dada Nabi. Jadi anak-anak yang lain, yang ramai-ramai dekat situ, semua nampak kejadian tu, diorang terus lari. Takut. Diorang menjerit, kata, "Qutila Muhammad, Muhammad kena bunuh." Jerit. Lepas tu, pergi rumah Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi. Waktu ni dalam jagaan Halimah, dia bukan dekat Mekah. Jadi Halimah pun pergi tengok Nabi SAW. Waktu tu Nabi dalam keadaan pucat. Dan orang lelaki tadi dah tak ada dah. Yang lelaki yang belah dari Nabi tadi, Malaikat Jibril tu dah tak ada. Lepas tu Nabi cerita dada Nabi kena belah, dan jantung Nabi dikeluarkan, dibasuh dengan air Zam-Zam. Dikeluarkan jantung, lepas tu ada satu bahagian dibuang, kata malaikat itu bahagian syaitan. Dibasuh, dibersihkan, masuk balik dalam badan. Lepas tu dijahit. Anas bin Malik kata, sahabat Nabi kata, bila tengok dada Nabi, akan nampak ada satu garisan halus. Macam garisan jahitan. Rupa-rupanya 1400 tahun dulu, dekat Mekah, dekat Jazirah Arab, dah ada pembedahan jantung rupa-rupanya. Kita baru nak buat. Zaman Nabi dah buat. Okay? Itu pertemuan pertama. Macam ramai jawab tadi kan, itu pertemuan pertama, dan orang Arab, dia memang nampak benda tu pelik. Laser. Boleh jadi. Kita tak tahu. Yang pastinya teknologi tu lain lah kan. Kita ni manusia, kita ni makhluk, kita cuba buat macam tu. Mestinya malaikat buat lebih ajaib kan, dengan cara yang ajaib. Jadi, itu kali pertama pertemuan Nabi dengan Malaikat Jibril, tapi waktu tu Nabi tak faham lagi. Dan orang Arab waktu tu pun, diorang tak faham. Diorang fikir, okey, kejadian ni pelik, kejadian ni ajaib, orang yang datang tu ajaib bedah dada Nabi, okey ni pelik, tapi sekadar tu je lah. Diorang tak fikir lebih-lebih, diorang fikir macam benda ni, diorang kan kaum yang banyak khurafat, jadi dia fikir ni macam satu benda yang ajaib, Muhammad ni mungkin budak yang berkat, itu saja. Diorang tak ada nak fikir lebih-lebih, nak kata ni bakal Nabi, tak ada. Itu dia punya cara berfikir masyarakat Arab ni, sebab diorang pun memang dah terbiasa dengan benda pelik-pelik tu. Okay, fast forward, pertemuan kedua. Okay, pertemuan kedua Nabi Muhammad SAW dengan Malaikat Jibril. Tadi ada yang dah jawab, dekat mana? Betul, bila baca sirah memang nak nangis. Sebenarnya jantung tau yang dicabut, yang dikeluarkan daripada hati Nabi tu jantung. Qalbun tu jantung sebenarnya. Pertemuan kedua di Gua Hira. Bayangkan daripada sini nak ke sini lebih kurang 40 tahun. Mungkinlah kita kata 35 tahun. Jadi sepanjang 35 tahun tu, Malaikat Jibril tak ada datang balik nak jumpa dengan Nabi. Dan Nabi pun tak faham apa yang berlaku. Selama 35 tahun, tak ada penjelasan, tak ada apa-apa. Kecuali adalah peristiwa macam Nabi jumpa dengan Bahira. Itu pun Nabi tak tahu. Yang tahunya waktu tu Abu Talib. Okay? Jadi sepanjang 35 tahun ni, Nabi tak tahu apa-apa. Sampailah tiba-tiba Nabi SAW mula dapat mimpi. Ini Siti Aisyah cerita ya. Mula-mula wahyu datang pada Nabi SAW dalam bentuk mimpi. Dalam riwayat kata selama 6 bulan. Nabi mula dapat mimpi yang benar. Maksudnya contoh kan, dalam riwayat kata, kalau Nabi mimpi, esok ada orang datang rumah, esok betul-betul orang tu datang. Dengan baju yang Nabi nampak dalam mimpi, sebiji. Ataupun kalau Nabi mimpi ada orang meninggal dunia, esoknya betul-betul ada orang meninggal dunia.
Jadi itu gambaran mimpi yang mula-mula datang pada Nabi. Wahyu datang pertama kali pada Nabi dalam bentuk mimpi. Mimpi yang benar. Kemudian Nabi juga kata, mimpi yang benar ni 1/46 kenabian. Mimpi yang benar, dalam satu hadis Nabi kata 1/46 kenabian. Dan Nabi juga kata, kenabian dah tak ada. Selepas Nabi Muhammad, Nabi dah tak ada. Tapi yang tinggal cuma mimpi yang benar. Jadi kita kan, kadang-kadang kita boleh dapat mimpi yang memang datang dari Allah. Itu pun sebahagian kenabian. Sebahagian juzuk kenabian. Tapi 1/46 je. Dan tahu tak ada satu pandangan yang menarik? Kenapa 1/46 kan? Okey, cuba kira Nabi SAW dapat mimpi selama 6 bulan. Nabi dapat mimpi selama 6 bulan. Berapa tahun Nabi SAW berdakwah? Berapa tahun Nabi ni menjadi Nabi? Dalam 20 tahun lebih. Betul? Saya nak spesifik lagi. 20 berapa? 23. Ya, 23. Jadi dalam tempoh 23 tahun, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi. So kita cuba buat kan, 6 bulan Nabi mimpi. Kemudian 23 tahun Nabi menjadi Nabi dan Rasul. 6 bulan per 23 tahun. So kita akan dapat 1/46. Jadi kan, hadis tu memang ajaib. Macam Nabi dah tahu yang Nabi akan meninggal dunia lepas 23 tahun. Padahal waktu tu masih jauh lagi. Nabi belum hujung usia lagi. Saya ulang balik kalau keliru. Nabi SAW, saya ulang balik takut ada yang keliru. Ni kelas AdMed malam ni. Okay? 6 bulan Nabi mimpi. Mimpi yang benar. Bila Nabi mimpi sesuatu, betul-betul berlaku. Kemudian dalam tempoh 23 tahun, Nabi menjadi Nabi. Jadi Rasul. 23 tahun. So kalau kita convert, 6 bulan per 23 tahun, kita akan dapat 1/46. Macam dalam hadis Nabi kata, mimpi yang benar ni, 1 juzuk daripada 46 juzuk kenabian. So macam menarik. Ini satu tafsiran yang bagi saya menarik dan mind blown. Padahal Nabi tak tahu yang baginda akan wafat 23 tahun. Nabi tak tahu. Okay, jadi itu macam ajaib dan menarik. Boleh faham tak? Kepeningan. Boleh faham tak? Cuba buat thumbs up ke, cuba cakap faham. Fahim tak? Okey, Alhamdulillah. Saya takut kalau saya cakap seorang-seorang. Okey. Itu Nabi SAW mimpi selama 6 bulan dan sebab itulah Nabi Muhammad ni mula naik ke gua. Gua Hira. Mimpi yang berbeza-beza. Dan biasanya Nabi nampak mimpi tu dia akan bermula macam cahaya yang sangat putih, cahaya yang sangat terang. Aisyah kata macam cahaya waktu subuh. Bila matahari naik, cahaya macam tu yang Nabi mimpi. Jadi sebab 6 bulan tu Nabi mula dapat mimpi yang pelik-pelik ni, dan Nabi pun mula rasa yang ada something yang cuba berdialog dengan Nabi. Malaikat lah kan? Macam ada satu benda yang ajaib, macam ada satu benda daripada Tuhan yang cuba nak berdialog dengan Nabi, dan Siti Khadijah pun faham benda tu. Jadi Nabi pun naik ke gua. Nabi pergi naik ke Gua Hira, duduk di situ beribadah dalam Gua Hira. Dan kalau dalam riwayat kan ada 2. Yang pertama Nabi bertahanus.
Tahanus ni maksudnya bersendirian, beribadah secara bersendirian macam Nabi muhasabah diri, muhasabah masyarakat Arab. Satu lagi riwayat kata Nabi tahanuf. Tahanuf ni maksudnya beribadah dengan cara Hanif. Hanif tu agama Nabi Ibrahim AS. Kan kita cerita sebelum ni, Nabi Muhammad kan dia bawa balik, hidupkan balik agama Nabi Ibrahim AS. Dan agama Nabi Ibrahim yang sampai ke zaman Nabi Muhammad, itu kita panggil agama Hanif. Agama yang lurus. Hanif tu lurus. Saki baki agama Nabi Ibrahim. Saki baki je sebab agama Nabi Ibrahim tu dah hilang. Saki baki dan Nabi Muhammad tahu sikit-sikit, Nabi Muhammad amalkan dalam gua. Beribadah dalam gua tu, dan Siti Khadijah yang tolong bekalkan makanan pada Nabi. Sampailah satu malam kita lebih guna perkataan uzlah. Uzlah tu maksudnya bersendirian. Kalau tahanuf tu hanya untuk Nabi Muhammad. Sebab ni kita dah tak ada dah. Ni dah tak ada tahanuf ni. Tahanus ada lagi. Tahanus pun sama juga, boleh juga kita guna. Tahanus ataupun uzlah. Bersendirian. Okey? Tahanuf yang agama Nabi Ibrahim ni tak ada dah. Dah tak diamalkan dah. Bila dah datang agama Nabi Muhammad, kita dah tak pakai ni. Dah mansuh dah dibatalkan. Okey? Jadi Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hira, nak naik ke Gua Hira tu, bukan senang tau. Kita kena daki. Zaman Nabi tak ada tangga lagi. Zaman ni dah ada tangga. Zaman Nabi SAW kena naik Bukit Nur, naik Jabal Nur tu, Bukit Nur, perjalanan lebih kurang 2 jam nak sampai ke atas. Dan gua tu sangat kecil. Kalau kita pergi, kita tak perasan pun, oh rupa-rupanya ada gua dekat sini. Sebab tu Nabi duduk sorang-sorang, orang tak tahu pun situ ada gua. Tapi bila duduk dalam tu, kita boleh nampak Mekah. Kita boleh nampak Baitullah, kita boleh nampak Kaabah, kita boleh nampak. Jadi Nabi duduk dalam tu, Nabi beribadah sendirian, malam-malam, sampailah satu saat, datang pertemuan kedua. Bayangkan Nabi duduk sorang-sorang, gelap-gelap, beribadah, malam-malam, gelap-gelap. Tiba-tiba ada orang dekat dengan Nabi. Tiba-tiba ada orang dalam gua sekali dengan Nabi. Mana Nabi tak takut Kalau kita baca dalam riwayat hadis, Nabi takut. Nabi sangat takut. Bayangkan kita sorang-sorang, tiba-tiba ada orang yang kita tak kenal. Jadi kita sangat takut. Nabi sangat takut. Dan orang tu, Malaikat Jibril tu, kata pada Nabi, Iqra, baca. Tiba-tiba kata, baca. Dalam keadaan macam memaksa. Nabi tak reti baca. Nabi katalah, aku ni tak reti baca. Malaikat Jibril peluk Nabi kuat-kuat. Ini biasa kita dengar dalam sirah Nabi, peluk kuat-kuat sampai Nabi tak boleh bernafas. Sampai Nabi rasa nak mati. Lepas. Dia kata lagi, Iqra, baca. Nabi kata aku tak reti baca. Dia peluk lagi. Sampai 3 kali. Lepas tu, Malaikat Jibril bacakan ayat Al-Quran pada Nabi, suruh Nabi ikut. Apa ayatnya? Wahyu pertama yang turun pada Nabi SAW, surah apa? Siapa boleh jawab? Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Ayat berapa tu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1-5 kan? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ke sampai 6. Itulah wahyu pertama yang turun pada Nabi SAW. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lepas tu apa Nabi buat? Bila dah selesai tu, Nabi terus lari. Bayangkan Nabi dalam keadaan takut, yang sangat-sangat takut. Nabi berlari turun daripada Gua Hira, berlari ke rumah. Lebih kurang 2 jam. Nak berlari punya takut tu. Dan di rumah, terus Nabi SAW suruh Siti Khadijah selimut Nabi. Terus suruh Nabi selimut. Dan ini satu benda yang menarik. Satu benda yang menarik. Bila Nabi SAW takut, Nabi tak pergi cari kawan. Nabi tak pergi cari orang lain. Nabi terus balik rumah nak cari Siti Khadijah.
Sebab Nabi tahu Siti Khadijah ni akan jaga Nabi. Dalam keadaan Nabi takut, dalam macam-macam keadaan lah. Berlari terus, balik ke rumah, suruh Siti Khadijah tolong selimutkan Nabi. Dan Siti Khadijah pun tanya apa yang berlaku sebenarnya sampai Nabi sangat takut. Nabi pun cerita apa yang berlaku. Siti Khadijah pujuk Nabi. Pujuk bila saya baca tu, saya bayangkan Siti Khadijah ni kata pada Nabi, abang kan selama ni banyak tolong orang, tolong hubungkan silaturahim, banyak bersedekah, tolong itu ini. Pastinya yang datang tu bukan syaitan. Pastinya Allah yang cuba untuk berdialog, Allah yang cuba hantarkan malaikat macam tu lah. Lebih kurang. Allah takkan hinakan abang. Lebih kurang begitu bila kita baca sirah Nabi dengan Siti Khadijah ni, kita tengok Siti Khadijah ni banyak cuba tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kalau kita baca sirah Khadijah ni memang seronok. Sebenarnya surah Al-Alaq. Surah Al-Fatihah tu, kalau ikutnya kita tak dapat confirmkan bila dia turun. Surah Al-Fatihah tu. Yang pasti pertama sekali surah Al-Alaq. Surah Al-Fatihah turun bila? Wallahu a'lam. Ada riwayat kata yang kali kedua. Bila Nabi Muhammad naik balik ke Gua Hira mencari-cari wahyu. Waktu tu baru turun surah Al-Fatihah. Tapi hakikat sebenarnya kita tak dapat nak confirmkan bila surah Al-Fatihah ni turun. Walaupun surah Al-Fatihah ni surah yang paling hebat, surah yang paling famous, tapi kita tak dapat pastikan bila sebenarnya dia turun. Okey, surah Al-Fatihah ni. Dan Nabi, kenapa Nabi naik ke gua tadi? Sebab Nabi mimpi. Bila Nabi mula dapat mimpi tu, Nabi naik ke gua. Nabi ni bukannya naik gua sebab biasanya orang pergi gua ni sebab apa? Sebab bergaduh dengan isteri ke kan contohnya. Tapi Nabi tak pernah ada isu dengan Siti Khadijah. Cinta Nabi dengan Siti Khadijah tu memang tak berbelah bagi, tak ada masalah apa-apa pun. Jadi bukan sebab gaduh suami isteri ke, bukan sebab tak ada duit. Nabi orang kaya Nabi dan Siti Khadijah ni orang yang kaya, so bukan isu duit. Nabi pergi tu semata-mata ni sebab Nabi mula mimpi dan Nabi fikir ada something yang akan berlaku, jadi Nabi naik beribadah. Itu kali kedua. Lepas tu apa Siti Khadijah buat? Bila Nabi dah cerita apa yang berlaku, Siti Khadijah buat apa? Biasa kita dengar dalam sirah, Siti Khadijah buat apa? Selimutkan Nabi. Selimutkan Nabi, betul. Bila Nabi balik, Nabi suruh Siti Khadijah selimutkan Nabi. Zammiluni, selimutkan aku. Nabi takut. Nabi menggeletar. Nabi takut sangat bila dapat wahyu tu. Lepas tu buat apa? Jumpa Waraqah bin Naufal, seorang alim, seorang ulama beragama Nasrani, Kristian. Nasrani ataupun Kristian, yang mana Waraqah ni dia hafal kitab Injil, Bible tu. Hebat bukan calon-calon orang kekala-kala, hafal kitab Injil dan sangat faham. Bila Nabi cerita apa yang berlaku, terus Waraqah dapat tangkap. Terus macam ada satu lampu mentul bercahaya, ting. Waraqah tahu yang datang pada Nabi Muhammad tu Jibril alaihissalam. Yang datang pada Nabi Muhammad tu malaikat Jibril, sebagaimana malaikat Jibril datang jumpa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Waraqah pun beritahu yang kamu ni bakal jadi nabi, dan kalau aku panjang umur, aku akan ikut. Kalau aku panjang umur, aku akan beriman, aku akan tolong kau, Muhammad, waktu kau kena halau dengan kaum kamu nanti. Nabi pelik tau. Macam, betul ke aku akan kena halau dengan kaum aku ni? Sebab Nabi ni orang yang paling disayangi, orang yang paling dihormati dekat Mekah, sampai dapat macam-macam gelaran, antaranya Sadiqul Amin, yang jujur, yang amanah. Orang semua sayang pada Nabi. Jadi waktu tu, Nabi fikir, tak logik kalau satu masa nanti dia kena halau. Waraqah pun kata, tak ada seorang Nabi yang bawa apa yang kamu bawa ni, risalah ni, melainkan dia akan dihalau oleh kaum, akan dibenci. Dan kalau aku panjang umur, aku nak tolong. Tapi kan sebenarnya, tak lama lepas tu, Waraqah meninggal dunia.
Tak lama lepas tu, Waraqah meninggal dunia. Jadi para ulama kan, kalau kita tanya siapa orang pertama yang masuk Islam, Siti Khadijah. Siapa orang kedua? Sebagian ulama kata Waraqah. Ulama cuma beza pandangan Waraqah ni kira Islam ke tak, sebab waktu tu Nabi belum berdakwah lagi. Tapi dia orang sepakat Waraqah terima Nabi. Jadi Waraqah ni orang kedua yang masuk Islam. Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Dan bila Waraqah meninggal dunia, itu zaman di mana kita kata berlaku fatrah. Berlaku satu tempoh wahyu tak turun. Lama wahyu tak turun. Ada riwayat kata paling lama 3 tahun. Wahyu tak turun pada Nabi SAW. Lepas Waraqah meninggal, wahyu terputus. Nabi tak dapat wahyu, tak dapat apa-apa khabar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Tak tahu apa-apa. Okay. Tapi sebelum tu, sebelum kita panjang lebar lagi cerita pasal malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad, saya nak sentuh sikit satu perkara. Kan kita cerita bila Nabi jumpa dengan Waraqah, Waraqah cerita yang itu malaikat Jibril yang datang jumpa dengan Nabi-Nabi terdahulu. Jadi maknanya dalam Bible adalah cerita malaikat Jibril jumpa dengan Nabi-Nabi. Jadi saya jumpa satu kisah dalam, ini cerita yang ada dalam Bible. Kita tak pasti cerita tu benar ataupun tak, kita tak tahu. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Wallahu a'lam. Tapi cerita-cerita ni kita boleh sampaikan. Tapi kena beritahulah cerita ni Israiliyat. Cerita ni bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah. Sekadar cerita je. Okay, dengar ya. Ceritanya, Nabi Daniel, dalam kitab Daniel, dalam bab 8, chapter 8, bab 8, Nabi Daniel ni memang biasa dapat mimpi-mimpi. Nabi Daniel ni dapat wahyu dalam bentuk mimpi. Tapi mimpi tu bukan mimpi waktu tidur tau. Mimpi waktu jaga. Waktu sedar, akan dapat macam bayangan. Vision. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil vision. Vision. Dia bukan mimpi tau, dia macam bayangan. Waktu kita sedar pun kita nampak. Kalau dalam bahasa Arab, kita panggil ru'yah. Bukan ruqyah, ruqyah yang jampi tu. Ni ru'yah. Dalam bahasa Melayu, saya tak tahulah perkataan yang tepat. Sebab kata mimpi macam tidur kan. Ni dalam keadaan sedar. Ke ada pelajar yang tahu perkataan yang sesuai? Saya tak tahu. Biasa kita guna mimpi. Jadi, Nabi Daniel ni dapat wahyu dalam bentuk mimpi dan dia tak faham. Dia tak faham pun apa mimpi-mimpi tu cuba tunjuk. Ilham, halusinasi. Menarik. Ilham ni macam dalam hati kan? Bayangan. Bayangan betul juga. Bayangan. Bayangan lebih tepat rasanya. Okey, boleh? Saya tukar jadi bayangan. Nabi Daniel ni nampak bayangan-bayangan perkara yang akan berlaku tapi dia tak faham. Tiba-tiba dia dengar satu suara yang sangat kuat, satu suara daripada tempat lain. Suara tu kata, wahai Jibril, pergi pada Daniel, terangkan pada dia maksud mimpi ni, maksud bayangan ni. Suara tu panggil, wahai Jibril, pergi pada Daniel, beritahu pada dia maksud bayangan ni. Jadi Nabi Daniel kata, dia nampak dari jauh ada seorang lelaki datang dekat dengan dia. Malaikat Jibril lah dalam bentuk manusia. Datang dekat dengan dia dan Nabi Daniel waktu tu dia kata dia sangat takut sampai dia jatuh tersujud, bersujud jatuh dalam keadaan yang sangat takut. Dan malaikat Jibril angkat dia. Angkat, pegang kuat-kuat, angkat, suruh bangun. Kamu kena faham wahyu ni. Jadi dia pegang, Nabi Daniel pegang untuk faham. Kamu kena faham apa yang akan berlaku ni wahyu. Habis tu, Nabi Daniel kata aku terbaring lebih kurang seminggu. Sakitnya dapat wahyu tu. Dan bila kita baca, kita tengok lebih kurang sama kan? Lebih kurang sama dengan apa yang berlaku zaman Nabi Muhammad SAW. Lebih kurang. Lebih kurang kan? Kalau saya baca ni rasa macam, oh menarik. Nabi Muhammad pun kena pegang dengan malaikat Jibril
Sama situasinya macam suruh faham wahyu ni, kamu kena terima wahyu ni bukan mimpi tau, ni betul-betul. Macam itulah yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik tak Saya rasa menarik. Saya rasa walaupun cerita ni saya dah tahu lama, tapi sampai sekarang saya rasa macam mind blown, rasa macam hebatnya. Cerita-cerita para Nabi ni konsisten. Terima kasih Cik Nora. Saya rasa konsisten cerita-cerita para Nabi, walaupun Nabi Muhammad tak pernah baca kitab Injil, Nabi Muhammad tak pernah baca kitab Taurat, Nabi Muhammad tak erti baca apa-apa pun, tapi Nabi tahu. Tapi berlaku sama pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So saya rasa sangat-sangat menarik. Itu pun macam satu bukti macam satu bukti kenabian. Dan sebab tu Waraqah terus tahu. Waraqah terus tahu itu adalah malaikat Jibril yang datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila wahyu terputus, Nabi ni selalu balik naik. Nabi selalu naik balik pergi Gua Hira nak cari-cari wahyu tu, nak cari penjelasan. Dan setiap kali Nabi pergi, Nabi akan dengar suara. Suara malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril kata, innaka Rasulullah, kamu ini utusan Allah dan aku Jibril. Itu jelas yang Nabi dengar, tapi wahyu baru tak ada. Ayat Al-Quran baru tak ada. Lama sangat lama, mungkin 3 tahun, mungkin 2 tahun. Sangat lama. Dan akhirnya satu hari bila Nabi SAW naik balik ke Gua Hira, waktu itulah kali pertama Nabi Muhammad nampak malaikat Jibril bukan dalam bentuk manusia, dalam bentuk asal dia tu. Hari tu kita cerita kan macam mana rupa malaikat Jibril dalam bentuk asal dia, ada berapa sayap, ingat tak? Malaikat Jibril ada berapa sayap? Sangat besar. 600, betul. Masya Allah. Semua ingat Alhamdulillah. Maknanya kita belajar selama ni sampai. Seronok saya. 600 sayap, besar malaikat Jibril. Dalam keadaan yang macam tu, maknanya Nabi pandang ke mana-mana, semua nampak malaikat Jibril. Sebab terlalu besar. 600 sayap tu, besar sangat. Lepas tu tahu tak apa jadi? Thumma dana fatadalla. Malaikat Jibril datang mendekat dengan Nabi. Datang dekat dengan Nabi, sangat-sangat dekat. Fakana qaba qausaini aw adna. Allah kata lebih kurang, dalam Al-Quran kata sama atau lebih dekat lagi berbanding satu anak panah. Busur panah tu lebih dekat lagi. Dalam Al-Quran gambarkan macam tu. Dekat sangat Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, dan Nabi sangat-sangat takut. Sama juga. Nabi balik ke rumah, berlari dalam keadaan sangat takut. Ni malaikat Jibril tau, dalam rupa yang besar sangat tu, Nabi takut. Nabi berlari balik ke rumah, suruh lagi Siti Khadijah selimutkan Nabi. Ini kali kedua. Kemudian terus datang wahyu. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir. Turun wahyu, dan selepas tu berderet-deret turun wahyu pada Nabi SAW. Mula-mula ada waktu yang terputus wahyu kan, lebih kurang 3 tahun. Lepas tu bila turun surah Al-Muddathir, terus surah-surah lain datang cepat-cepat pada Nabi SAW. So Nabi dah automatik jadi Rasul yang mana Nabi kena berdakwah, dan mulalah episod dakwah Nabi SAW. Okay, settle yang tu. Setakat ni semua okey? Semua boleh faham? Cerita yang selepas ni saya rasa lagi menarik. Semua okey Alhamdulillah, faham. Masya Allah. Bila kita faham, kita kena ucap Alhamdulillah. Sebab Allah yang bagi kepada kita kefahaman. Baik. Cerita malaikat Jibril dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Banyak sebab Siti Khadijah ni kan selalu duduk dengan Nabi Muhammad. Jadi banyaklah peristiwa bila malaikat Jibril datang sekali, Siti Khadijah ada sekali. Okey. Jadi saya ceritakan cerita pertama yang saya tulis dalam nota, Khadijah selidik. Jadi mungkinlah Siti Khadijah ni, inilah cerita, saya padam. Siti Khadijah mungkin dia
belajar sikit-sikit daripada Waraqah ataupun dia baca kitab-kitab ke wallahu alam, sebab dia nak test. Nak test betul tak yang datang pada Nabi Muhammad tu malaikat Jibril. Siti Khadijah percaya itu malaikat, tapi nak check lagi. Ini disebut dalam Sirah Ibnu Hisham juzuk 1. Okey, ceritanya Siti Khadijah ni kan Nabi Muhammad selalu malaikat Jibril datang pada Nabi. Ni mula-mula tau, ni mula-mula sebelum dapat wahyu kedua tu, waktu wahyu terputus, okey. Siti Khadijah kata pada Nabi, nanti bila sahabat kamu tu datang, Jibril tu, bila sahabat kamu tu datang, beritahu aku. Siti Khadijah kata. Siti Khadijah tak katalah aku kau kan, tapi ni gambaran je. Mungkin dia kata macam ni lah, nanti bila kawan abang tu datang, beritahu sayang. Mungkin macam tu lah kalau dia orang Melayu, tapi ni orang Arab. Sampailah satu masa, datang malaikat Jibril pada Nabi. Nabi je nampak, Siti Khadijah tak nampak dalam rumah. Kemudian Nabi katalah pada Siti Khadijah, Jibril dah datang. Jadi Siti Khadijah kata, duduk dekat kanan saya. Duduk dekat kanan saya, atas peha. Dia orang tengah duduk waktu tu. Siti Khadijah suruh Nabi duduk atas peha dia, duduk sebelah lah sebelah. Rapat macam atas peha. Kemudian ditanya pada Nabi, nampak lagi tak? Nabi Muhammad kata nampak lagi. Ada lagi malaikat Jibril. Siti Khadijah kata, okey sekarang duduk belah kiri pula. Nabi duduk belah kiri Siti Khadijah, rapat macam duduk atas peha. Nampak lagi tak malaikat Jibril? Nampak lagi. Lepas tu Siti Khadijah suruh Nabi duduk belakang pula. Belakang. Kemudian Nabi intai daripada bahu Siti Khadijah. Siti Khadijah tanya, nampak lagi tak malaikat Jibril? Nabi Muhammad kata nampak. Lepas tu Siti Khadijah cabut dia punya khimar. Macam mana tahu? Alamak ni, spoiler ni. Siti Khadijah cabut dia punya khimar. Waktu tu dia belum ada syariat pakai tudung macam kita lagi tau. Waktu tu dia macam sekadar letak atas kepala. Leher ni masih nampak. Siti Khadijah angkat tudung tu, buka, nampak rambut, tanya pada Nabi, nampak lagi tak? Nabi kata tak nampak dah. Kemudian Siti Khadijah kata, berbahagialah sebab itu betul-betul malaikat. Rupa-rupanya Siti Khadijah tahu, kalau yang datang tu betul-betul malaikat, so malaikat tu akan malu kalau perempuan buka aurat. Sampai tercampak saya punya mikrofon ni. Ya. Siti Khadijah cerdik. Maknanya dia cuba fahami Nabi dan cuba nak selidik sendiri. Dia kaji sendiri. Itu hebatnya Siti Khadijah ni. Dia tak biar Nabi Muhammad seorang-seorang. Waktu Nabi mula datang malaikat Jibril tu, Siti Khadijah tak ada berkata pada Nabi, suka sangat duduk gua tu, padan muka datang setan. Tak kata macam tu. Terus dia kata, Nabi ni orang yang baik, Allah takkan hina Nabi. Macam ni juga. Bila Nabi datang malaikat Jibril ni, dia terus uji. Sebab dia nak buktikan sendiri yang dia memang betul-betul malaikat. Ingat tau, Siti Khadijah tak ragu sikit pun pada Nabi. Tes malaikat Jibril tu bukan nak kantoi kan. Tapi sebab nak buktikan dia memang betul-betul malaikat. Malaikat Jibril AS. Dan bila kita tengok sirah Nabi, memang sepanjang sirah Nabi, lepas Siti Khadijah meninggal dunia pun, Nabi kan banyak duduk dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Siti Aisyah tahu, bila dia buka tudung dalam rumah, malaikat Jibril tak akan masuk. Malaikat Jibril akan panggil Nabi keluar. Dapat wahyu kat luar. Malaikat Jibril tak akan masuk kalau ada orang yang buka aurat dalam rumah. Kalau Siti Aisyah pakai tudung, baru malaikat Jibril masuk. Ingat tak kita cerita pasal Dihya dulu? Macam tu jugalah. Kejap lagi rasanya ada kot cerita pasal Dihya. Okey, ada. Siapa Dihya? Ingat lagi tak? Saya selalu cerita pasal Dihya, sahabat Nabi. Ingat lagi tak? Handsome. Oh, Masya Allah. Duta, betul. Itu yang diingatnya ya. Handsome yang diingatnya. Betul lah tu. Dan Siti Khadijah ni banyak tolong Nabi SAW
waktu Nabi kena boykot, bila Nabi dah berdakwah di hujung-hujung Mekah ni kan. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? Berapa tahun Nabi duduk di Mekah? Berapa tahun? 13. 13, Masya Allah, betul. Nabi Muhammad SAW duduk di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun kan? Lepas tu baru berhijrah ke Madinah. Di hujung-hujung ni ada boykot besar-besaran pada umat Islam dan kabilah yang sokong Nabi Muhammad SAW. Waktu ni 3 tahun. 3 tahun umat Islam tak dapat makan elok-elok, tak ada tempat tinggal yang elok-elok, diorang kena duduk buat macam kamp pelarian, makan daun, makan kulit haiwan, tak ada makanan betul-betul sebab kena boykot tau. Kena boykot, habis-habis kena boykot. Boykot yang bukan, kalau kita rasa kita boykot Israel tu dah hebat, apa yang kena pada Nabi dengan orang beriman lagi dahsyat. Bayangkan betapa kuatnya boykot waktu tu, lamanya kena boykot tu, inilah yang menjadi punca nanti Abdul Muttalib, nanti bapa saudara Nabi, Abu Talib, sakit meninggal dunia. Waktu ni juga Siti Khadijah, sebab daripada ni, sakit meninggal dunia juga. Siti Khadijah waktu ni dah tua, sakit meninggal dunia. Waktu ni, kan selama ni kita dengar Siti Khadijah kaya, Nabi Muhammad kaya. Waktu ni, habis harta. Habis. Okay? Dan waktu ni satu hari, Siti Khadijah cuba masak dengan bahan apa-apa yang ada. Masak nak bagi pada Nabi. Dan waktu tu Malaikat Jibril datang pada Nabi SAW. Malaikat Jibril kata, ini Khadijah. Kejap lagi dia akan datang bawa makanan pada kamu. Dan Malaikat Jibril nak sampaikan salam daripada Allah kepada Siti Khadijah. Hebatnya Siti Khadijah ni sampai Allah bagi salam pada Siti Khadijah melalui Malaikat Jibril. Tak ada orang lain Khadijah saja. Lepas tu Siti Khadijah pun bila Nabi cerita, Siti Khadijah kata Allahus Salam. Allah itu sendiri adalah As-Salam. Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang sejahtera. Wa minallahi salam, dan salam itu daripada Allah. Wa ala Jibril As-Salam. Dan jawab balik kepada Malaikat Jibril. Lebih kurang kita kata Waalaikumsalam lah. Lebih kurang macam tu. Dan Malaikat Jibril juga beritahu, suruh Nabi Muhammad beritahu Siti Khadijah yang Allah dah sediakan satu rumah dalam syurga yang diperbuat daripada mutiara berlian untuk Siti Khadijah, yang mana dekat rumah tu tak ada bunyi bising-bising dan tak ada keletihan. Apa kaitannya? Kenapa dalam hadis tu nak cerita, kenapa Malaikat Jibril nak cerita yang rumah tu nanti tak ada bising-bising, tak ada keletihan? Sebab 3 tahun ni bising dengan suara baby menangis. 3 tahun ni, baby tak cukup makan, baby tak cukup tidur, tak cukup, semualah tak cukup. Anak-anak tak boleh membesar dengan elok selama 3 tahun. Dan sangat letih nak cari makan, tak ada makanan, sangat letih. Jadi Malaikat Jibril beritahu nanti bila masuk dalam syurga, dah sedia dah satu rumah yang tak akan dengar bunyi bising, tak akan ada keletihan. Saya bila dengar tu macam menusuk dalam hati ni, Allah bagi balasan yang terbaik buat Siti Khadijah. Dan kenapa Allah sediakan terus rumah untuk Siti Khadijah? Sebab Siti Khadijah adalah rumah pertama Nabi SAW. Siti Khadijah tu sendiri rumah, tempat untuk Nabi berteduh, dan Siti Khadijah juga sediakan rumah pertama dalam Islam. Rumah pertama yang Nabi Muhammad duduk dalamnya, Nabi mula-mula dapat wahyu dalam rumah ni. Dan Allah nanti akan balas dengan satu rumah dalam syurga. Dan bila Nabi pergi hijrah, rumah tu kena rampas tau. Bila Nabi pergi hijrah, rumah tu kena rampas. Musyrikin duduk dalam rumah ni. Sebiji macam Israel buat. Bila orang Islam kena halang, dia masuk rumah tu. Sebiji.
Saya sedih sikit bila cerita pasal Khadijah ni. Okey. Okey tak? Boleh faham Sampai ke situ boleh faham? Okey, Alhamdulillah. Sampai ke akhir. Ini dah di hujung hayat Siti Khadijah dah. Faham dan sedih. Betul, saya pun sedih. Waktu baca tadi saya tak sedih tau. Tapi bila sampai ke ni macam ni saya nak cerita sikit. Bila baca hadis ni pasal rumah tu, saya dapat kaitkan rumah ni mesti sebab Khadijah tu rumah pertama Nabi. Tapi saya tak faham yang waktu kenapa kata rumah dalam syurga tu tak ada bising, tak ada letih. Tengah cerita ni, baru saya dapat kaitkan. Dan bila dapat kait waktu ni juga, rasa macam sedihnya. Rasa waktu ni. Okey. Jibril bersama Nabi Muhammad SAW dalam banyak keadaan. Sepanjang hayat Nabi menjadi Nabi itu, Malaikat Jibril sentiasa datang. So satu hari, Nabi Muhammad SAW baca ayat Al-Quran. Baca ayat Al-Quran cerita pasal Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Ibrahim, Nabi Isa yang diorang mengadu pada Allah. Diorang mengadu pada Allah, kaum kami ni syirik, kaum kami ni sembah berhala. Jangan azab kami, lebih kurang macam itulah. Dan Nabi Muhammad menangis. Tahu tak apa yang Allah buat lepas tu? Bila Nabi Muhammad menangis, bila ada orang menangis, sebaiknya jangan duduk sorang-sorang. Kena ada tempat mengadu, kena ada tempat untuk kita bersandar, bahu untuk kita bersandar, dan kita ceritalah pada dia supaya hati kita lebih tenang. Nabi ni, Malaikat Jibril datang. Allah suruh Malaikat Jibril datang pada Nabi SAW macam bagi satu comfort, bagi satu ketenangan pada Nabi, macam pujuk Nabi. Dan Allah suruh tanya, kenapa Nabi menangis? Padahal Allah tahu. Allah sangat tahu Jangan kita ragu. Allah tahu. Tapi Allah saja nak tak suruh Malaikat Jibril tanya pada Nabi supaya Nabi boleh mengadu. Jangan pendam sorang-sorang, mengadu pada Allah. Mengadu pada Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril naik balik jumpa Allah, cerita kenapa Nabi sedih. Kemudian Allah suruh Malaikat Jibril balik semula beritahu pada Nabi. Curhat, betul? Bayangkan Malaikat Jibril dalam masa yang singkat, turun naik. Jumpa Nabi, jumpa Allah. Jumpa Nabi, jumpa Allah. Dalam masa yang sangat singkat, Malaikat Jibril pun beritahu pada Nabi. Okey, baik. Masya Allah. Syafakallah, moga-moga sembuh semua. Kelas pun lama kalau dulu kelas 1 jam. Sekarang lama. Okey, kemudian Jibril pesan pada Nabi yang Allah kata, kami akan buatkan kamu redha dengan umat kamu. Kami akan buatkan kamu redha dengan umat kamu dan jangan kamu bersedih. Macam satu janji daripada Allah yang umat Islam ni akan selamat. Tapi dengan syarat kita peganglah pada agama Nabi. InsyaAllah kita akan selamat dan Nabi akan redha dengan kita. So nanti bila kita jumpa dengan Nabi, diharapnya tak adalah kita ni dihalau ataupun Nabi tak kenal kita. InsyaAllah Nabi kenal kita dan Nabi ingatlah kita. Nabi ingat kita kalau kita pernah bagi salam pada Nabi, kita pernah selawat pada Nabi, insyaAllah Nabi kenal kita. Nabi kenal kita sebagai umat baginda. Dan satu hari, bila Nabi SAW di Mekah lagi, bila Nabi dah mula berdakwah, Nabi kan dilawan oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, lawan Nabi. Sampai satu hari, diorang rasa benci sangat pada Nabi Muhammad ni, dah mula berani nak berdakwah secara terang-terang. Jadi akhirnya dia kata, Abu Jahal ni kata, kalau Muhammad tu datang lagi solat depan Kaabah ni, waktu dia sujud tu aku nak pijak kepala dia. Nak hempak batu atas kepala Nabi. Abu Jahal. Dia bet dengan kawan-kawan dia. Kalau Muhammad datang aku nak buat macam tu. Dan betul Nabi Muhammad SAW datang. Solat depan Kaabah, Nabi sujud.
Abu Jahal datang bawa batu besar nak hempak kepala Nabi, tapi bila dah dekat dengan Nabi SAW, tiba-tiba dia ketakutan, macam nampak satu benda, dia pun cepat-cepat lari, batu tu terjatuh. Takut. Lari. Orang pun tanya pada dia, kenapa takut sangat kan? Dia kata dia nampak something antara dia dengan Nabi SAW. Nabi cerita pada sahabat lain. Nabi cerita, kalau Abu Jahal betul-betul campak batu tadi, malaikat Jibril akan balas waktu tu juga. So yang dia nampak tadi tu malaikat Jibril. Malaikat Jibril takkan biar Nabi sorang-sorang. Dalam satu hadis, Nabi kata, dalam satu hadis, inna wali minal malaikati Jibril. Lebih kurang gitulah hadisnya. Wali ni maksudnya penolong, pembantu, pemimpin, lebih kurang gitulah. Waliku daripada malaikat Jibril. Jadi Jibril sentiasa ada dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kita masuk pula pada satu hadis, hadis Jibril, yang kalau semua join kelas hadis 40 kita selalu cerita pasal hadis Jibril. Ingat tak hadis Jibril ni hadis yang mana satu? Ingat tak? Hadis pasal apa Hadis Jibril. Tentang iman, Islam, ihsan tu. Betul. Malaikat Jibril datang kan? Kita dah cerita panjang lebar pasal hadis tu. Cumanya satu riwayat yang lebih panjang, Abu Zar cerita, saya cerita balik. Satu hari kan dalam kelas hadis hari Isnin hari tu, kita cerita yang Nabi Muhammad ni tak suka kalau sahabat banyak tanya. Jadi sahabat-sahabat ni suka kalau ada orang luar datang, orang yang baru berhijrah, orang yang daripada orang Badui datang jumpa Nabi, tanya soalan. Jadi sahabat-sahabat ni suka sebab diorang akan dapat ilmu yang baru. Sampailah satu hari, tengah duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki yang diorang tak kenal siapa, bukan orang Madinah. Sebab kalau dalam Madinah semua kenal. Ni tak kenal siapa dia, dan nak kata dia ni musafir, orang daripada luar pun tak boleh. Sebab baju dia sangat putih, rambut dia sangat hitam. Kalau bermusafir dekat padang pasir ni, confirm berdebu. Tapi dia ni bersih, molek. Macam tiba-tiba ada dekat situ, tak tahu datang dari mana. Dan orang ni terus duduk depan Nabi SAW, lutut bertemu lutut. Abu Zar kata, bila aku tengok orang tu, muka dia macam Dihya. Muka dia macam Dihya. Kalau yang tak ingat ataupun belum pernah dengar pasal Dihya ni sahabat Nabi SAW. Dihya ni sahabat Nabi yang sangat handsome, sampai Nabi pernah utus dia jadi duta pergi ke Rom. Orang yang sangat-sangat handsome. Dan bila malaikat Jibril datang pada Nabi, biasanya dia akan menjelma, rupa dia lebih kurang. Lebih kurang muka Dihya. Bukan sama sebiji tau. Lebih kurang. Muka Dihya. Lebih kurang. Kemudian duduk dengan Nabi, malaikat Jibril tanya beberapa soalan pada Nabi. Nabi jawab dan akhirnya orang tu balik. Orang tu balik dan macam hilang. Nabi kata, cuba pergi cari dia. Cuba pergi cari. Sahabat-sahabat ni semua naik kuda, nak pergi sekeliling cari orang tu, hilang dah. Tak tahu lepas ke mana. Dia orang tak tahu tu malaikat tau, dia orang tak tahu. Hilang. Lepas tu baru Nabi kata, itu Jibril. Dia datang nak ajar kepada kamu agama kamu. Malaikat Jibril datang nak ajar agama kepada para sahabat. Setakat tu okey tak? Ke nak take 5? Betul untuk sahabat boleh nampak. Dia macam biasa kalau kelas fizikal kita akan ambil take 5 kan. Kalau kelas online perlu ke? Tak. Teruskan insyaAllah. Itu hadis Jibril.
Dan kalau kita cerita pasal Isra Mi'raj, kita cerita secara ringkas setiap perjalanan Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia, kita cerita secara ringkas. Nanti baru kita masuk sirah Nabi secara detail. Yang mula-mula ni kita cerita pasal Jibril dulu. Sebab kita kena kenal lah siapa malaikat yang datang pada Nabi ni. Okay, tu saya punya plan. Cerita pasal Jibril dulu, lepas tu baru cerita sirah Nabi SAW. Saya okey insyaAllah. Tapi memang saya rasa macam malam ni macam saya lemah sikit. Saya tak tahu kenapa. So saya rasa macam nak ambil take 5 tapi tak payah. Teruskan saja. Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW waktu tu tahun kesedihan. Kenapa tahun tu tahun kesedihan? Ada sesiapa tahu? Kematian Siti Khadijah Betul? dan bapa saudara Nabi. Betul. Kematian Abu Talib dengan Siti Khadijah. Lepas tu bila meninggal dunia dan Nabi dapat rasa Mekah ni tak terima Nabi, so Nabi bergerak pergi ke Taif. Nak berdakwah dekat Taif sebab dekat Taif tu ada saudara mara Nabi. Macam kampung Nabi jugalah. Pergi ke sana. Di Taif, tapi orang Taif tolak Nabi SAW. Orang Taif tak terima Nabi sampai baling batu pada Nabi. Darah kepala Nabi. Kemudian waktu Nabi balik, Nabi singgah dekat satu kebun tau. Nabi singgah dekat satu kebun dan waktu tu ada pekerja kebun tu, Nabi berborak dengan dia. Lepas tu Nabi tanyalah, kamu dari mana? Orang tu kata, saya dari Ninawa. Ninawa. Ataupun dalam Bible, Nineveh. Tahu tak ni tempat siapa? Ni tempat Nabi Yunus alaihissalam. Tempat Nabi Yunus, betul. Ninawa. Lepas tu Nabi kata, oh Ninawa, tu tempat saudaraku Yunus. Nabi kata macam tu. So orang ni pelik. Macam mana orang Mekah ni boleh tahu pasal Ninawa, pasal Nabi Yunus, dan orang tu terus masuk Islam waktu tu juga. Sebab dia tahu, yang tahu benda ni hanya Nabi. Jadi confirm ni betul-betul Nabi. Nabi Muhammad SAW. Dan bila Nabi sedih, mulalah malaikat Jibril datang nak bawa Nabi naik ke langit. Dan bila kita tengok, kita dapat faham yang dunia ni bukan tempat untuk bergembira, bukan tempat untuk kita seronok betul-betul. Sebab tu bila Nabi sedih, dengan dunia ni, Nabi diangkat ke langit. Jadi nak kata pada kita, umpamanya, hikmahnya, kalau kita nak betul-betul gembira, nak kegembiraan hakiki, bukan dekat dunia ni. Kita tak akan dapat dekat sini. Nak dapat, tunggu di akhirat nanti. Jadi Nabi pun naik ke langit dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kita cerita, satu-satunya malaikat yang boleh bawa Nabi turun langit, malaikat Jibril je. Malaikat lain tak boleh. Hanya malaikat Jibril alaihissalam. Dan bila sampai dekat langit atas sekali, saya nak cerita walaupun saya tak tulis dalam nota, tapi saya rasa kena cerita. Saya nak tanya juga soalan tau. Okey, Nabi naik sampai ke langit ketujuh. Nabi naik atas lagi sikit lagi. Dan Nabi sampai ke satu tempat. Nabi sampai ke satu tempat yang mana tempat ni Nabi Muhammad nampak malaikat Jibril dalam bentuk yang asal kali kedua. Tadi kita cerita kali pertama kan? Ini kali kedua. Nampak malaikat Jibril dalam bentuk asal yang sangat-sangat besar. Dekat mana ni tempat ni? Satu soalan bonus satu soalan quiz kebat. Tempat apa ni? Masya Allah, hebatlah pelajar kelas ni. Biasa kan saya pergi mana-mana, tak ada orang boleh jawab. Sidratul Muntaha.
Dan Sidratul Muntaha ni tempat terakhir malaikat boleh pergi. Malaikat Jibril boleh pergi takat ni je. Tak boleh pergi lagi dekat lagi. Tak boleh pergi lagi jauh. Sini tempat terakhir para malaikat boleh pergi. Tahu tak Sidratul Muntaha ni sebenarnya apa? Dia satu objek, dia satu makhluk. Tahu tak sebenarnya apa ni? Kalau saya cerita mesti macam, betul je macam, wow. Insya-Allah. Saya kagum sebab saya pergi mana-mana tak pernah ada orang boleh jawab. Saya rasa hebatlah kelas ni. Saya buat kelas dah kot. Semua dah tahu ni. Ya, dia pokok Dia pokok. Dia satu pokok yang sangat-sangat besar. Dalam riwayat Nabi kata, daun dia macam telinga gajah. Bentuk dia tu lebih kurang. Pokok yang sangat besar. Sidir ni, sidratul tu sebenarnya sidir. Sidir ni pokok di dara. So dekat langit sana, ada satu pokok, tidak, bukan. Pokok ni pokok dekat langit. Jadi, rupa dia memang tak sama dengan pokok dekat bumi ni. Kita nak bayang pun takkan sama. Cuma nama dia sama. Dia pokok di dara dekat langit sana. Muntaha tu maksudnya apa? Muntaha maksudnya terakhir. Perhentian terakhir. Sebab dekat sini je malaikat boleh pergi paling jauh. So bila Nabi, kan Nabi jalan dengan malaikat Jibril. Jalan sama-sama naik ke langit. Kemudian bila dah sampai ke sini, Nabi jalan seorang-seorang. Nabi perasan malaikat Jibril tak ikut dan Nabi. Nabi Muhammad pandang ke belakang, tengok malaikat Jibril dekat Sidratul Muntaha dalam keadaan bentuk yang asal tu. Bentuk yang asal dia besar. Dan Nabi tanyalah kenapa tak ikut sekali? Kenapa tak jalan sama-sama? Malaikat Jibril beritahu sini je. Malaikat boleh pergi. Tak boleh pergi lagi jauh. So, orang pertama, makhluk pertama yang boleh pergi jauh daripada ni untuk berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad SAW. Itu kelebihan yang tak pernah diberikan pada mana-mana makhluk selain Nabi Muhammad SAW. Bila dengar cerita macam ni, kita kena bangga tau sebab ni Nabi kita yang diberikan keizinan dapat pergi jauh, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu Isra Mi'raj ni, Nabi juga nampak malaikat pemikul arash. Arash ni singgah sana yang sangat besar, makhluk yang sangat besar. Mungkin dalam Quran kata ada 8 pemikul arash tu, orang yang pegang arash. Ingat tak saya cerita salah satu malaikat tu saiz dia besar mana? Ada sesiapa ingat lagi tak saya cakap macam mana? Nabi gambarkan saiz dia tu. Ingat tak? Ni dalam kelas first. Ya, jarak daripada cuping telinga ke bahu dia. Nabi kata kan, aku diberikan keizinan untuk cerita salah seorang je. Malaikat pemikul arash tu, daripada cuping telinga ke bahu dia, Nabi nampak, Nabi anggar jaraknya sejauh apa? Ada yang buat nota tak? Sejauh 700 tahun perjalanan. Betul. Okey, sejauh 700 tahun perjalanan. Nak kata betapa besarnya malaikat tu. Tu baru seorang yang Nabi dapat cerita, Nabi bagi cerita. Allah bagi Nabi cerita. Yang lain, Allah tak bagi cerita. Seorang ni je Allah bagi. Baik. Dan sekarang kita masuk pada yang poin yang terakhir. Tak lagi. Satu lagi. Lepas Nabi balik ke bumi, Nabi kan dapat perintah untuk solat dekat langit sana. Ada riwayat yang kata kan dekat Lauh Mahfuz ada satu pokok yang kalau daun dia gugur, setiap orang ni ada daun dia. So bila daun tu gugur, dia pun akan mati, tapi riwayat tu tak sahih. Riwayat tu palsu. Cerita tu tak betul.
Walaupun memang saya pun ada baca dan ada orang share, tapi tak betul. Tak betul Mm-mm. Bila Nabi Muhammad dapat perintah solat, kan Nabi naik tu, akhirnya dapat perintah solat, Nabi balik ke bumi, hari esoknya Malaikat Jibril dah datang dah. Nak ajar pada Nabi cara solat, nak ajar pada Nabi waktu solat. Waktu Zuhur Malaikat Jibril datang ajar. Waktu Asar Malaikat Jibril datang ajar. Ajar pada Nabi SAW. Dekat atas langit tu, Nabi cuma diberitahu solat 5 waktu. Nabi tak tahu bila, cara Nabi tak tahu. Bila balik tu, baru Malaikat Jibril datang. Hari esoknya Malaikat Jibril dah datang, beritahu pada Nabi, okey waktu ni sekian-sekian. Cara solat tu sekian-sekian. Waktu tu lah kita dapat cara solat yang sampai pada kita hari ini. Siapa yang tolong? Malaikat Jibril AS. Banyak Malaikat Jibril tolong kita sampaikan wahyu pada Nabi. Malaikat Jibril yang ajar Nabi, Malaikat Jibril yang tenangkan Nabi waktu Nabi sedih. Dan cerita terakhir pada malam ni ada 5 poin. Betul. Dalam kelas hadis baru ni hari Isnin, saya ada cerita. Okey? Saya ada cerita, jadi mungkin sahabat-sahabat ada yang tak join, maaf saya ingat semua join. Okey, kalau yang tak join, betul lah ada yang baru join hari ni kan. Okey, saya ceritalah sikit Bila Nabi SAW, Nabi naik tembus langit-langit bila Nabi Muhammad SAW, Nabi dekat Mekah. Nabi tengah berbaring. Nabi tengah baring dekat Mekah. Okey, saya cerita saya minta izin pada kawan-kawan yang saya dah sebut banyak kali, saya dah ulang. Saya minta izin, saya nak cerita semula, jangan bosan tau. Ilmu agama jangan bosan. Boleh Boleh, terima kasih. Nabi Muhammad duduk dekat Kaabah waktu ni, Nabi baring dekat Kaabah. Lepas tu datang Malaikat Jibril dengan buraq. Datang bawa buraq. Buraq tu haiwan dari syurga. Dia macam kuda. Dia besar sikit kot daripada kuda, tapi lebih kurang macam tu lah. Haiwan daripada syurga, bawa ke Masjidil Aqsa, lepas tu naik ke langit. Okay? Naik tembus langit. Naik ke langit atas sana. Dan Nabi SAW bila balik tu, Nabi cerita pada sahabat, Nabi kata langit tak senyap tau. Bila Nabi naik ke langit, kita fikir langit ni mesti sunyi. Sebab dia vacuum kan, tak ada udara, sunyi. Tapi Nabi kata langit bising. Langit bising dengan bunyi malaikat berzikir pada Allah. Bising lepas tu Nabi kata setiap langit ada Nabi. Pergi kat setiap langit ada Nabi tu, ada Nabi ni. Setiap langit ada Nabi. Dan bila sampai ke langit ke-7, Nabi jumpa dengan satu binaan, satu rumah ibadat. Dan Nabi pun tanya pada Malaikat Jibril, waktu di Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam kepada semua para Nabi. Semua para Nabi. Berapa ramai Nabi? Ada siapa tahu berapa ramai para Nabi yang Allah utus? Nabi seramai, semua Nabi dalam satu riwayat, Sahih Ibnu Hibban tak silapnya, betul, 124,000. Bilangan semua Nabi, so solat dengan Nabi Muhammad, 124,000 Nabi. Dan yang jadi imam waktu tu, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi naik ke langit, setiap langit ada Nabi. Dan bila sampai ke langit ke-7, jumpa satu bangunan, Nabi tanya pada Malaikat Jibril, ni apa ni benda ni? So Malaikat Jibril kata, ini Baitul Ma'mur. Dekat langit ke-7 ada rumah ibadat namanya Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril kata, setiap hari ada 70,000 malaikat beribadah dalam ni. 70,000 malaikat beribadah dalam ni.
Sekali je. Lepas tu dia akan keluar. Hari esok 70,000 yang lain pula. Lusa 70,000 yang lain pula. Sampailah bila-bila pun. Jadi kalau kita tanya bilangan malaikat ni berapa ramai, kita tak boleh kira. Kita tak mampu nak kira, takkan dapat kira. Sebab bilangan malaikat sangat-sangat ramai. Sangat-sangat ramai. Ini Baitul Ma'mur. Sampai dekat langit atas sana lagi dapat perintah solat. Bila Nabi Muhammad SAW balik ke muka bumi, Nabi cerita langit tu tak bising. Dan dekat langit bila berjumpa dengan Allah, Allah suruh solat 50 waktu. Allah beritahu umat Islam kena solat 50 waktu. Nabi pun okey. Nabi okey sebab Nabi malu. Macam Nabi tahu mungkin umat Islam susah nak solat 50 waktu, tapi takkan nak kata no pada Allah. Kan? Allah suruh 50 je lah, takkan nak nego pula dengan Allah. Kan? Dengan Allah kan? Bukan dengan orang, dengan Allah. Jadi Nabi Muhammad turun, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa ni Nabi bagi Bani Israel. Dan Nabi Musa kata, umat kamu takkan mampu. Umat kamu takkan mampu. Sebab Bani Israel dulu diperintahkan dengan solat yang sangat sedikit, itu pun diorang tak boleh nak buat. Padahal Bani Israel ni orang yang kuat, orang yang badan sasa. Orang Islam, Nabi Musa tengok umat Islam, badan kecil-kecil, lemah. Jadi tak mampu nak buat 50. Minta pada Allah, kurang kan? Jadi Nabi Muhammad pun terima nasihat daripada Nabi Musa, naik balik ke atas sana, jumpa dengan Allah. Allah bagi kurang 45. Balik, turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata tak boleh 45 ni, banyak ni. So, balik kali turun naik. Minta kurang dengan Allah, minta kurang sampai jadi 5. Jumpa Nabi Musa kata tak boleh 5 ni, tak mampu ni. Tapi Nabi Muhammad kata aku dah malu dengan Allah. Banyak kali dah nego ni, takkan nak minta kurang lagi. Dan dalam hadis beritahu, walaupun kita solat 5 kali, tapi dia punya ganjaran sama je 50. Sama je 50. Walaupun dah dikurangkan jadi 5, tapi pahalanya sama macam kita buat 50. Kelebihan umat Islam ni, ibadatnya sikit, tapi ganjarannya lebih besar daripada ibadat umat-umat terdahulu. Hebatnya kelebihan jadi umat Islam. Sebab tu Nabi kata tau, Nabi kata, semua umat aku masuk syurga kecuali orang yang tak nak. Kecuali orang yang tak nak. Sebab kalau ikut banyak amal, banyak benda yang kalau kita buat dapat pahala. Banyak benda. So kalau ikut logik, mudah sangat nak masuk syurga. Kecuali kalau kita yang tak nak. Kita tak nak buat pahala, kita buat dosa, maknanya kita lah yang tak nak. Okay? Dan kalau tanya, waktu di langit tu, Nabi Muhammad nampak Allah ke? Apa jawapan dia? Senyum pun dapat pahala. Waktu Nabi naik langit, jumpa dengan Allah tu, Nabi nampak Allah tak? Tak. Kenapa Nabi tak nampak? Nabi nampak apa je? Cahaya. Nampak cahaya, betul. Allah ada hijab, ya hijab tu daripada cahaya. Para ulama kata malaikat pun dicipta daripada cahaya kan? Daripada benda yang paling Allah suka. Dan Allah ciptakan malaikat. So nak kata malaikat tu satu makhluk yang sangat bersih, satu makhluk yang sangat suci, yang tak pernah bermaksiat pada Allah. Ikut je apa yang Allah kata. Okey, setakat tu ada apa-apa soalan tak? Saya minta maaf takut laju pula. Ada yang baru masuk, saya minta maaf. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ni kelas kita Ni kelas kita. Tadabbur Sirah. Ni dah masuk minggu ketiga. Kita cerita pasal Malaikat Jibril. Kalau nanti ada masa boleh tengok cerita yang pertama, cerita Malaikat Jibril sampai Nabi Ibrahim. Episod kedua daripada zaman Nabi Ibrahim sampailah zaman Nabi Isa. Hari ni first kita masuk zaman Nabi Muhammad SAW. Tak, Sidratul Muntaha atas lagi. Baitul Ma'mur bawah sikit.
Baitul Ma'mur dekat langit ke-7. Sidratul Muntaha atas lagi. Dan Nabi kata kan, dia punya ni, Baitul Ma'mur ni, dia sejajar dengan Kaabah. Sejajar. Jadi kalau Baitul Ma'mur ni jatuh, dia akan jatuh atas Kaabah. Sebab dia selari, dia parallel. Okey, boleh teruskan lagi tak? Boleh Ustaz, boleh. Terima kasih. Macam biasa kalau saya tengok dekat sini dah sampai 30 orang je yang masih stay, saya akan stop. Itu saya punya undang-undang kalau 30 orang, saya nampak ada 30 orang je, saya stop. Setakat ni masih ada 40 kalau dekat laptop saya ni lah. Kalau dekat phone saya ni 32, saya tak tahu kenapa tak sama. Mana satu yang betul 40 ke 32? 40 Ustaz. Sebab 32 tu yang ditayangkan. Lepas tu 32 tu yang tersembunyi macam tu. Macam tu. Okey, baik-baik. Jadi ada 40. Okey, terima kasih. So ingat kalau ada 30 je, saya stop. Sebab saya beranggapan pelajar dah mula bosan. Dan saya tak nak pelajar bosan. Bukan sebab saya demand ke apa tau. Tapi sebab saya ikut sunnah Nabi, Nabi sahabat kata kan. Siapa nama sahabat kan? Dia buat kelas setiap hari Isnin dia tak silap. Setiap seminggu satu kali je. Jadi orang lain tanyalah pada dia, kenapa tak buat banyak hari? Kami ni nak dengar ceramah, nak dengar ilmu. Sahabat tu kata, zaman Nabi, Nabi bukan sepanjang masa bagi tazkirah. Ada hari tertentu. Sebab Nabi tak nak sahabat bosan. So kalau level sahabat tu pun Nabi takut sahabat bosan, apatah lagi kita kan? Jadi saya faham je kalau kelas terlalu panjang, ada yang bosan, sebab tu saya tak nak panjang-panjang. Jadi selagi ada yang ramai ni, saya teruskan. Okay, Alhamdulillah. Dengan izin Allah, taufik Allah bagi pada kita. Allah bagi kekuatan untuk kita teruskan kelas. Okay, kita masuk pada Malaikat Jibril waktu perang. Malaikat Jibril waktu peperangan. Dulu saya pernah cerita, saya tak ingat saya cerita dalam kelas ni ataupun cerita dekat luar, yang orang Yahudi pernah tanya pada Nabi beberapa perkara, nak test betul tak ni Nabi. Dan diorang setuju, semua tu setuju. Soalan terakhir, siapa malaikat yang turun pada Nabi Muhammad? Dia tanya. Nabi Muhammad pun kata, lain turun pada aku bagi wahyu malaikat Jibril. Lepas tu diorang kata, oh kalau Jibril kita orang tak nak ikut lah. Kenapa pula? Sebab Jibril ni malaikat perang, kita orang tak suka. Kalau malaikat Mikail yang datang bagi wahyu, kami nak. Itu level sombongnya orang Yahudi, tak cerdiknya orang Yahudi. Walaupun dah confirm malaikat tu daripada Allah, tapi dia pilih-pilih. Kalau Jibril dia tak nak, sebab malaikat tu malaikat perang. Dan kalau kita tengok sirah, dalam peperangan, malaikat Jibril akan ada. Sebab tu orang Yahudi tak suka. Sampai dalam Al-Quran Allah sebut, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka dia memusuhi Allah. Orang Yahudi zaman Nabi Muhammad. Dia kata kalau malaikat Mikail ni kan malaikat yang bagi hujan, malaikat yang gerakkan awan, malaikat yang baik lah kan. Kalau malaikat Jibril yang bawa wahyu, dengan malaikat pun saya lag. Dengan malaikat pun dia saya lag. Waktu perang Badar ni perang first Islam bila Nabi dah berhijrah ke Madinah kan. Ini perang first umat Islam. Jadi Nabi sangat takut. Umat Islam sikit. Cerita perang Badar ni, dia asalnya Nabi tak nak perang pun. Nabi sekadar utuskan beberapa orang untuk rampas balik. Sebab orang musyrikin Mekah ni, bila Nabi berhijrah, ke rumah-rumah orang Islam dia ambil, barang-barang orang Islam dia ambil, dan diorang bawa berdagang pula benda tu. Jadi Nabi nak rampas balik harta tu. Nak ganggu ekonomi diorang, nak rampas balik harta umat Islam. Jadi bila ada kabilah dagang musyrikin yang lalu,
Nabi suruhlah sahabat rampas, tu je. Tiba-tiba dia orang dah lengkap dengan senjata dan dah ready. So berlaku peperangan. Umat Islam lebih kurang 300 orang, 300 belas-belas. Orang kafir dekat 1,000 orang. Berlaku peperangan. Sedangkan umat Islam tak cukup senjata tau. Tak cukup senjata, tak cukup persiapan perang sebab memang tak ready. Jadi Nabi sangat-sangat takut. Malam sebelum perang Badar tu Nabi tak tidur malam. Nabi berdoa, Nabi qiyamul-lail, Nabi doa sangat-sangat dan Sayyidina Abu Bakar nampak Nabi berdoa pada Allah sampai Nabi berdoa ni punya beria suruh Allah selamatkan umat Islam sampai lidak Nabi jatuh. Beria berdoa. Lidak tu macam satu kain serban letak dekat bahu, jatuh. Sayyidina Abu Bakar angkat balik letak pada Nabi, kata cukup doa pada Tuhan kamu, Allah akan tunaikan janji. Umat Islam akan menang. Dan dalam perang Badar ni walaupun umat Islam sikit, tapi Allah bagi kekuatan pada umat Islam dengan tentera yang orang tak nampak. Dengan malaikat. Allah hantarkan malaikat tolong umat Islam. Dan Nabi SAW waktu perang tu berlaku, Nabi kata, ni ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang sambil menunggang kuda dekat langit. Dan ada beberapa riwayat juga, dalam perang Badar juga, ada sahabat ni, seorang sahabat ni dia tengah perang dengan orang musyrikin, dia lawan, tapi dia macam akhirnya makin lemah, orang kafir tu makin kuat. Dan orang kafir tu macam dah nak kalahkan orang Islam ni. Tiba-tiba dia dengar satu suara dari langit, satu suara daripada arah yang dia tak tahu dari mana. Suara tu kata, maju wahai Haizum, maju wahai Haizum. Dan sahabat ni bila dengar suara yang kuat tu, dia tunduk. Bila dia bangun balik, dia tengok orang kafir tadi, muka dia dah terbelah. Dan orang kafir tu mati waktu tu juga. Cerita ni dalam Sahih Ibnu Hibban, cerita yang sahih lah. Terbelah. Dan bila cerita pada Nabi, Nabi kata itu malaikat. Itu malaikat yang datang. Haizum ni, nama kuda bagi malaikat tu. Kuda dari langit, malaikat tu duduk atas kuda. Haizum, cepat kita bunuh orang tu. Haizum tu nama kuda malaikat. Dan dalam perang Khandaq, okey, apa nama lain bagi perang Khandaq? Yang perang Badar ni umat Islam menang Perang Badar ni umat Islam menang. Apa nama bagi perang Khandaq? Nama lain dia? Perigi. Betul. Khandaq tu maksudnya perigi sebab Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat bina satu parit sekeliling Madinah. Jadi daripada arah ni tak boleh pergi. Apa nama lain dia bagi perang Khandaq? Ahzab. Ahzab tu maksudnya apa? Bersekutu. Tentera bersekutu. Ini level perang yang level lagi tinggi. Biasa Nabi perang dengan kabilah-kabilah ni. Kali ni diorang bersekutu buat satu pakatan berbagai kabilah Arab termasuk orang Yahudi dalam Madinah nak serang umat Islam. Tentera bersekutu. Dan diorang kepung Madinah lebih kurang 1 bulan. 1 bulan Elai. Satu bulan kepung Madinah. Dan perang ni bukan satu perang yang besar. Sebab apa? Sebab peperangan tu berlaku sikit je. Sebab diorang pun tak mampu nak masuk dan umat Islam pun bertahan dalam ni. Adalah beberapa orang terbunuh tapi sikit sangat. Dan bila dah sebulan kepung, umat Islam pun mula lemah lah sebab makanan pun makin habis, air pun tak ada. Jadi, apa yang berlaku? Akhirnya Allah hantarkan angin. Allah hantarkan ribut untuk halau tentera Ahzab ni. Allah hantarkan ribut angin. Orang beriman kena juga angin tu, tapi angin tu sejuk, angin tu menyenangkan. Angin bayu yang lembut. Tapi bila kena kat tentera bersekutu ni, jadi angin sangat kuat, so kemah-kemah diorang semua terbang.
Barang-barang kelengkapan diorang semua terbang dan waktu tu diorang dengar takbir daripada malaikat. Ramai-ramai malaikat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan akhirnya diorang lari. Dan bermula saat tu Nabi kata, bermula daripada saat perang Khandaq ni kita menang, sejak tu umat Islam berperang di luar daripada Madinah. Sebelum ni, selama ni kita duduk dalam Madinah, kita bertahan. Lepas ni kita keluar. Dan sejak tu umat Islam mula menang, bagi kalah tentera persekutu ni. Dan bila Nabi dah settle perang Ahzab ni, perang Khandaq ni, Nabi balik ke rumah. Dah settle, Alhamdulillah. Perang pun dah settle. Nabi letakkan pedang Nabi. Perasan tak waktu kita takbir raya, ada sebut pasal perang ni. Pasal perang ni ada sebut. Wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Sebut pasal perang Ahzab ni. Allah kalahkan tentera Ahzab. Bila Nabi balik, Nabi letak pedang Nabi. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril tanya, dah letak pedang? Dah letak ke pedang? Sebab belum settle lagi. Ada benda yang belum settle. Kita kena serang Bani Quraizah pula. Dalam Madinah ni, dekat hujung Madinah ni, ada satu Bani Quraizah, orang Yahudi. Yang jahat. Rupanya dia geng dengan tentera persekutu ni. Dia musuh dari dalam Jadi Nabi pun pergi ke Bani Quraizah, Nabi perang habis-habisan, diorang pun dihalau. Jangan duduk Madinah. Dan bila Nabi bergerak pergi Bani Quraizah tu, sahabat Nabi Anas bin Malik kata, aku dapat nampak, walaupun umat Islam waktu tu tak ramai mana, tapi nampak kepul-kepul debu padang pasir yang sangat banyak. Anas bin Malik kata itu Jibril. Jibril bergerak dengan gerombolan malaikat. Sampai pasir tu naik tinggi sangat. Kalau ikut tentera Islam, tak akan setinggi tu. Tapi sebab ada malaikat, ada gerombolan malaikat yang ikut sekali Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang kita bincang pada malam ni. Sampailah perang Ahzab, cerita pasal malaikat Jibril AS. Dan kita akan sambung lagi pada minggu depan. Cerita malaikat Jibril lagi dengan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad meninggal dunia. Dan sampai sekarang ni lah. Kalau tanya sekarang apa malaikat Jibril tengah buat? Wahyu kan dah tak ada. Apa malaikat Jibril tengah buat sekarang? Saya tak nak cerita lagi Saya cerita pada minggu depan. InsyaAllah. Jadi saya nak tanya ada apa-apa soalan berkaitan kelas kita hari ini? Ustaz, Ya saya. saya nak tanya, tapi saya tak tahulah ada kaitan ke tak, tapi sebab ni sebab tadi ada malaikat pun Allah ada bagi salam dekat macam minta malaikat Jibril sampaikan salam pada Siti Khadijah Ustaz kan. Betul. Kita macam komen lah, kita macam nanti kita salam kat mak nanti kita salam kat ayah. Jadi macam kalau kita menerima salam tu macam ni kita nak jawab Ustaz? Okey. Memang betul soalan tu soalan yang valid dan memang berkaitan pun dengan tajuk. Mana? Okey. Kalau ada orang bagi salam pada kita, contohlah kan. Contohlah kita suka orang tu, lepas tu kita kata pada kawan dia, nanti kita salam kat dia Okay. So macam mana orang tu nak jawab salam tu? Perangai Yahudi sampai sekarang dia memang konsisten. Ada satu lagi pasal perang apa nama ni? Perang Uhud. Tapi saya tak sempat cerita lagi ni. Kalau ada orang bagi salam pada kita kan, kalau ada orang bagi salam pada kita, orang tu tak ada dengan kita. Orang tu sampaikan salam saja. Jadi kita nak jawab apa? Contoh, saya bagi contohnya ada 3 orang. Apa nama, saya tengok nama pelajar kelas tu. Siti Nurhaliah, Amira dengan Izzuddin. Contoh apa nama, Izzuddin contoh. Saya minta izin guna nama. Izzuddin suruh Amira sampaikan salam pada Siti Nurhaliah.
Jadi Siti ni nak jawab apa? Ada sesiapa yang tahu? Cuba jawab dekat komen. Ada sesiapa yang tahu tak? Siti nak jawab apa? Kalau Amirah dengan Izzuddin ni bagi salam. Izzuddin sampaikan salam pada Amirah, suruh bagi pada Siti. Alaikah? Alaihissalam. Betul? Jawapan dia, Alaika, Alaika wa alaihi assalam. Saya tulis bahasa Melayu pula, Alaika wa alaihi salam. Wa alaihi salam Wa alaihi salam. Okey, cuma dia kena ubah-ubah sikit lah kat sini. Kena tengok dekat sini, kena ubah sikit. Okey. Kalau yang sampaikan tu orang lelaki, contoh dua-dua ni lelaki. Kalau ni lelaki. So jawapan dia sini ka dengan he. Macam mana saya nak terangkan lagi sekali. Saya nak terangkan. Okey. Ni untuk yang ni. Saya takut keliru lah. Saya lagi sekali Saya takut keliru. Ada masa kita kena guna alaiki. Ada masa kena guna alaika. Ada masa kena guna wa alaihi. Ada masa kena guna wa alaiha. Okey, ni alaika ataupun alaiki. Yang ni alaihi ataupun alaiha. Okey. Jadi kita kena tengok siapa yang sampaikan salam tu. Yang ni kita tengok orang ni yang bagi. Ya, jadi pengirim. Kalau pengirim tu lelaki, kita kata alaika. Kalau pengirim tu perempuan, kita kata alaiki. Maksudnya apa? Maksudnya kepada kamu. Tapi kamu tu siapa? Lelaki ke perempuan? Kalau dia lelaki, kita kata alaika. Kalau dia perempuan, kita kata alaiki. Ingat kalau perempuan ka, kalau lelaki ka, kalau perempuan ki. Lelaki ka, perempuan ki. Kaki. Okey. Ini tengok pada sini. Yang ni pula wa alaiha ataupun wa alaihi. Tengok sini. Dan kepada dia juga. Dia tu siapa? Kalau dia lelaki, he. Kalau dia perempuan, ha. Tengok yang sini. Okey, boleh ke? Saya rasa saya sendiri pun pening. Saya, semalam saya tak pandai nak tegangkan, saya rasa pening pula. Saya harap faham. Boleh Yang ni. Tengok siapa pengirim. Yang ni tengok siapa yang asalnya tu. Kalau untuk situasi ni, alaiki wa alaihi salam. Betul? Saya harap menjawab macam tu cara jawapan dia. Alaika wa alaihi salam, alaiki wa alaihi salam, macam tu. Maksudnya kepada kamu dan kepada dia juga salam. Okey, kenapa Nabi tak bagi banyak tanya? Sebab zaman Nabi, wahyu masih turun. Jadi Nabi takut kalau sahabat ni banyak tanya, benda yang patutnya senang tiba-tiba jadi susah. Benda yang halal tiba-tiba jadi haram. Nabi takut macam tu. Jadi Nabi tak bagi banyak tanya. Hanya pada zaman Nabi. Zaman kita ni boleh. Kita kena tanya je apa yang kita nak tahu, tanya je. Tapi dengan cara beradab. Dengan cara yang beradab. Kalau nak lebih faham, boleh tengok rakaman kelas hadis 40 yang baru ni. Kenapa wahyu terputus 3 tahun? Wallahualam, kita tak tahu betul-betul kenapa sampai 3 tahun wahyu terputus. Ada pandangan yang kata sebab nak bagi Nabi terima dulu hakikat yang Nabi tu seorang Nabi. Sebab ni bukan satu isu yang kecil
Kalau kita dilantik jadi Perdana Menteri pun kita akan ambil masa nak adjust, nak fikir betul ke ni? Kita akan ada konflik dalaman, ini pula jadi Nabi. So ambil masa untuk betul-betul garap. Okay. Dan satu lagi betul, yang waktu mula kelas tadi ada yang tanya pada saya dalam grup, dalam chat ni, ada yang tanya, pembedahan dada tu berlaku sekali ke dua kali kan? Dua kali Waktu Nabi tadi nak Isra Mi'raj, Nabi nak naik ke langit, malam tu kena bedah lagi, kena bedah lagi ke dada Nabi. Lagi sekali. Kenapa? Yang pertama, waktu kecil tu, untuk Nabi bersedia dapat Al-Quran, untuk Nabi bersedia dapat wahyu, dapat jadi Nabi. Yang kali kedua ni, bedah lagi dada Nabi, bersihkan lagi jantung Nabi, sebab nak bawa Nabi naik ke langit pula. Orang biasa tak boleh pergi langit. Hancur badan dia. So dibersihkan dulu dari Nabi SAW. Kalau dua-dua perempuan, alaiki wa alaihassalam, betul. Betul kan? Ini isu dhamir. Dalam bahasa Arab, kata ganti diri. Dhamir. Nanti saya buat nanti saya, kalau tak malam ni pun esok, saya buat satu poster untuk lebih faham infografi. Kalau orang tu lelaki nak jawab macam mana, kalau orang tu perempuan jawab macam mana, saya buat bukan. Kita ni dekat bumi kan. Kita dekat bumi. Lepas tu ni universe. Alamak. Minta maaf, Prabu. Saya pandang sekejap. Function whiteboard. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang tegur, Ustaz kena guna whiteboard, tak boleh guna slide je. Jadi saya beli whiteboard dan saya akan gunakan dia. So kita berada di bumi. Bayangkan ini bumi, walaupun ada orang kata bumi ni rata, bumi bulan Lepas tu ni kita punya universe, bayangkan semua ni universe kita. Observable universe, semua yang di langit sana lah kan. Ini belum lagi langit pertama tau. Function teruk, betul. Ini bukan langit pertama tau. Ini baru langit dunia. Ini baru langit dunia. Belum langit pertama lagi. Langit pertama atas daripada tu. Yang ni baru langit pertama. Ada lagi 6 lagi. Dan kan tadi kita cerita dekat langit ketujuh ada Baitul Ma'mur kan, rumah ibadat. Dalam riwayat ada yang kata setiap langit ada rumah ibadat. Kalau dekat bumi kita ada Kaabah, so manusia dan jin boleh beribadah. Dekat setiap langit pun ada. Tapi kita tak tahu nama dia. Yang kita tahu langit ketujuh Baitul Ma'mur, dan ada satu lagi. Dekat langit dunia ni ada satu lagi rumah ibadat dekat langit sana. Nama tu biasa disebut waktu kita belajar pasal nuzul Quran. Kita ni dalam riwayat Nabi kata, saya tak ingat hadis tu sahih ke tak. Nabi kata bumi dengan langit ni kan hanya ibarat satu cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Bandingan bumi dengan langit dunia. Ibarat satu cincin dibuang di tengah padang pasir yang sangat luas. Dan langit dunia nak dibandingkan dengan langit pertama, ibarat cincin dibalik dekat padang pasir. Langit pertama nak banding dengan langit kedua, ibarat cincin dibuang di tengah padang pasir. So dia makin besar sebenarnya. Kita ni bukan setakat habuk lah. Kita dah level mikroorganism yang sangat kecil, yang sangat tak bernilai. Kan kita rasa hidup kita ni punya banyak masalah, kita nak capai itu ini, sebenarnya kita tak relevan pun. Kita sangat kecil. Kita rasa kita ni di puncak dunia, sebenarnya tak pun. Langit pertama tu langit yang kita boleh nampak, tu langit dunia. Belum lagi masuk langit pertama. Ada lagi soalan? Tak ada sambung dah, habis itu je.
Saya nak tanya satu lagi soalan, boleh ke Ustaz? Boleh. Saya tak pasti ini berkaitan juga ke ataupun tak. Sebab tadi Ustaz ada terangkan pasal waktu solat kan Ustaz kan? Saya tu tanya-tanya dah lama lah benda ni. Apa hikmah macam subuh dengan zuhur tu ada gap? Macam solat lain kan macam bersambung-sambung kan Ustaz? Waktu-waktu solat ni kan, kita panggil sebagai ta'abbudi. Waktu-waktu solat, cara solat, kita panggil dia sebagai ta'abbudi. Ta'abbudi tu maksudnya kita faham dan kita ikut semata-mata kerana dia ibadat yang kita tak tahu kenapa. Contoh kan, kalau kita tanya kenapa solat zuhur 4 rakaat, solat maghrib 3, kita tak tahu. Walaupun kita boleh cari hikmah, kita boleh fikir mungkinlah sebab ni, mungkin sebab ni, tapi semua tu mungkin saja. Hakikat sebenar kenapa Allah buat macam tu kita tak tahu. So samalah macam ni. Walaupun solat subuh ada jarak dia, kenapa kan kita tak tahu. Hakikatnya kita tak tahu sebab dia ta'abudi. So kita kata Allah suruh macam tu je lah. Kalau kita nak kaji kenapa hikmahnya, boleh. Tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu. Kita boleh kata sebab jarak, sebab apa? Sebab di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, bila Nabi ikut cara Nabi Ibrahim solat, biasanya waktu pagi dengan waktu petang sekali. Waktu pagi, waktu petang sekali. Dan waktu petang tu kita anggarkan dia macam asar, tambah dekat sini ada waktu zuhur. Dia macam tambah-tambah gitulah. Tapi hakikatnya kita tak tahu. Hakikatnya kita tak tahu. Kita kata dia ta'abudi. Kenapa makan khinzir haram? Kita boleh kata sebab ada daging, sebab ada cacing lah. Tapi hakikat sebenarnya kita tak tahu. Allah kata haram, so kita kata haram. Sami'ana wa ata'na, betul. Tak ada. No. Dalam Islam ni tak ada soalan yang tak cerdik. Semua soalan bermakna. Nabi kata, apa Nabi kata? Nabi kata, Allah, saya tak ingat lah. Tapi terjemahannya, bertanya adalah ubat kepada kebodohan. Ramai orang yang tak tahu, tapi dia tak nak tanya. So dia kekal berada dalam keadaan jahil, tak tahu. So dalam Islam ni dia tak ada soalan yang tak cerdik, soalan yang tak relevan. Jangan fikir macam tu Dalam kelas saya, tanyalah apa-apa nak tanya. Selagi boleh tanya. Saya satu soalan. Boleh. Saya baca somewhere lah, tapi tak sure betul ke tak kan. Pasal solat, kalau kita solat subuh kan, kalau contohnya waktu habis solat subuh pukul 7, lepas tu macam kita terbangun lambat, macam 7-5 minit macam tu, lepas tu macam boleh je solat terus niat solat subuh, bukan kodok solat ke? Betul? Betul. Tapi kalau kita pergi toilet dulu, tu kira lambat kan? Faham? Saya faham soalan tu. Kalau bangun terus solat subuh, boleh niat subuh lah kan? Tapi kalau kita pergi toilet dulu, lepas tu baru solat, kena kena niat kodok ke kena niat sama? Okey. Nabi kata kan? Nabi kata sesiapa yang tidur ataupun lupa solat, jadi dia kena solat bila dia sedar ataupun bila dia ingat. Sebab tu para ulama kata, contoh kalau kita tertidur, tak kisah solat subuh ataupun zuhur, kalau tertidur betul kan sampai habis waktu, so bila bangun tu, terus kita solat. Dan macam tadi solat subuh tu tak perlu niat qada, terus niat solat subuh waktu tu juga. Dan Allah akan kira kita solat waktu subuh. Walaupun dah terlajak sebenarnya, tapi sebab kita tertidur, kita tak terjaga, yang kita tak sengaja. Kalau dah terbangun, tidur balik, tu bukan tak sengaja tau, tu cari pasal. Ni memang orang yang dah tertidur, tak bangun-bangun. So bila bangun, terus solat. Cuma persoalannya, boleh ke kalau kita pergi tandas dulu ataupun kita
minum air sikit dulu untuk hilangkan sakit tekak, boleh. Dia selagi maknanya kita percepatkan solat, segerakan solat, dikira waktu subuh juga. Walaupun kita ambil masa sekejap untuk pergi ambil wudu ataupun ada orang nak mandi wajib dulu, boleh, tak ada masalah. Dia tak kira kita saja lambat-lambat kan, bukan. Kita bersedia. Macam dalam satu hadis, Nabi pernah bangun lambat subuh. Nabi dengan para sahabat lambat bangun subuh. Pernah berlaku waktu tu dalam permusafiran. Lambat bangun subuh, jadi bila bangun, Nabi terus ajak sahabat solat sekali dan confirm lah akan ada yang ambil wuduk dulu, akan ada yang kalau tak cukup air nak pergi tayamum dulu. So semua tu masih dalam ruang lingkup menyegerakan solat. So tak ada masalah. Boleh terus niat nak solat subuh. Tak payah niat qada. Dan insya-Allah Allah akan kira sama macam kita buat solat tunai. Sebab kita tak sengaja. Okey? Soalan memberangsangkan, jangan risau insya-Allah. Okey, ada apa lagi soalan? 33 orang dah ni. Ya Allah. Saya tak habis cerita rupanya. Patut suruh sambung tadi. Okey, rumah ibadat dekat langit dunia kita biasa dengan nama dia waktu waktu nuzul Quran. Al-Quran turun dekat situ dulu baru turun ke bumi. Apa nama tempat tu? Kena ada seorang tolong jawab. Yang ni kena tahu. Kan, Lauh Mahfuz jauh dekat dengan Allah. Yang ni dekat langit dunia. Baitul apa? Baitul Muslim. Baitul apa? Kalau yes, betul. Baitul Izzah. Ya. Baitul Izzah. Baitul Izzah. Dia pun sama dia pun sama sejajar dengan Kaabah. Kalau dia jatuh, dia akan jatuh atas Kaabah. Kalau belajar pasal nuzul Quran, cara penurunan Al-Quran mula-mula turun sekaligus ke Baitul Izzah. Ni antara pandangan ulama lah kan. Dia turun dulu ke Baitul Izzah. Lepas tu baru turun sikit demi sikit kepada Nabi Muhammad. Dalam tempoh 23 tahun itu. Jadi boleh juga kalau macam tu minggu depan kita cerita pasal Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Minggu seterusnya kita cerita cara penurunan wahyu. Ingat tak tadi kita cerita Nabi Daniel sampai terbaring, terlantar 7 hari lebih kurang. Nabi Muhammad pun pernah ada situasi lebih kurang sama. Nabi jadi sakit bila dapat wahyu. Nanti kita buat satu kelas lah. Kita buat satu kelas. Fokus bahagian wahyu saja. Nanti. Ada apa lagi soalan? Okey, ni rekod rekod kelas kita ini paling lama. Minggu lepas, hari Isnin baru ni dah rekod saya dah. Ni tambah lagi rekod. Ada lagi soalan sebelum kita tutup kelas kita? Dalam kelas ni saya harapkan semua dapat manfaat, semua dapat ilmu yang baru. Kalau ada apa-apa kekurangan kelas, jangan malu nak beritahu pada saya. Sebelum ni kita buat kelas guna slide, saya duduk dekat meja, sekarang saya dah berdiri dengan ada whiteboard. Semua tu atas saranan daripada sahabat-sahabat juga. Yang bagi saranan, Ustaz tak boleh ni, kena slide ni, kena guna warna putih. Saya ikut. Okey, selagi benda tu boleh bagi manfaat, saya terima. Jadi kalau ada apa-apa kekurangan, jangan malu nak beritahu pada saya. Saya tak sombong, saya tak marah orang, jangan takut Alhamdulillah, Mira Nasya. Alhamdulillah, saya harap tu lah, saya harap semua sampai ilmu yang saya nak sampaikan tu. Sebab kalau kita bercerita kan, dia lebih mudah faham kan. Terima kasih semua. Saya rasa sekadar itu je lah. Saya rasa sekadar itu saja. Kelas kita malam ni, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang masih istiqamah bersama dalam kelas kita. Moga-moga ilmu yang saya beri ni bermanfaat dan dapat ilmu barulah. Itu yang saya harapkan. Dan macam tadi saya kata, kalau ada apa-apa kekurangan, beritahu terus pada saya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan.